Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah, ucapan tahniah saya ucapkan kepada semua kerana anda telah berjaya bersama-sama dengan kami dalam sesi buah rancangan agama di mana konsepnya kita tanya dan juga jawab, kita tanya dan juga jawab. Tahniah saya ucapkan kepada anda dan insya-Allah pada kali ini meja akademik Tanyalah Ustaz akan dikemudikan oleh saya Da'i Nizal dan saya tidak berkeseorangan sebenarnya. Masya-Allah, turut bersama dengan kita panel undangan kita yang tak asing lagi. Masya-Allah, saya tunjukkan kepada anda Al-Fadil Ustaz Ashraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makin bertambah seri Ustaz. Ya, raya-raya seri Nizal. Ada petua kita boleh minta lepas ni, insya-Allah. Amin. Baik, alhamdulillah untuk topik perbincangan kita pada pagi ini kita akan membincangkan tentang tafsir iaitu surah Az-Zukhruf bermula daripada ayat 22 sehingga 28. Baik, kepada penonton yang berada di luar sana, yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, tetapi hakikatnya kita dekat di hati masing-masing. Jadi, kenapa tidak anda boleh menghubungi kami di nombor talian yang tertera di kaca TV anda iaitu 0377261603 dan jom bersama dengan saya kita menjadi ejen penyebar kebaikan. Kita buat pahala di hujung jari dengan cara kita ambil telefon dan kita like Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa untuk kongsi siaran langsung live kami melalui ruangan Facebook anda pada pagi ini. InsyaAllah. Amin, amin. Allahumma ya amin. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari bersama dengan saya kita lihat terlebih dahulu status terkini COVID-19 di Malaysia. Berikut adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bertarikh 21 Mei 2021 Jumaat. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak 498,795, manakala kes baharu sebanyak 6,493, kes sembuh baharu sebanyak 4,508, jumlah kes aktif sebanyak 52,106, manakala kes kematian baharu sebanyak 50. Jom bersama dengan kami, keluarga besar Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, bersama-sama kita memerangi pandemik COVID-19 ini, insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah Ustaz, jadi untuk mukadimah perbincangan kita, pengenalan berkenaan dengan surah Az-Zukhruf bermula ayat 22 sehingga 28. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih saya ucapkan kepada Da'i Nizal yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan serta puan-puan, ayahanda dan juga bonda, muslimin serta muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana Allah bagi kita kesempatan bersama-sama pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru di dalam segmen tafsir. Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan menjadi pengikut tetap kepada rancangan ini, anda semua maklum bahawa hari Khamis dan hari Jumaat, hari Jumaat ya, dan hari Sabtu. Hari ini Sabtu kan Nizal? Sabtu. Hari Sabtu selalunya ia merupakan segmen tafsir. Kita sejak semalam kita membincangkan surah yang sama iaitu surah Zuhruf. Cuma semalam ayatnya ayat 16 sampai ayat 21. Hari ini kita sambung tuan-tuan dan puan-puan ayat 22 sampailah ayat 28. Dan apa yang kita bincangkan adalah kesinambungan daripada perbincangan semalam yang masih tak habis lagi, dan perbincangan ini sangat-sangat interesting kerana ia melibatkan tentang bagaimana kita menata keyakinan. Bagaimana kita menata akidah. Itu kata bahasa agamanya akidah. Keyakinan, pegangan hidup di dalam hubungan kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya akidahnya itu tidak
bergoyang. Akidahnya merupakan akidah pegangan yang tepat supaya iman kita itu dapat dijaga dan dibajai sampailah nanti apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita membawa iman berbentuk la ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak belajar surah Zukhruf kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan dalam ayat yang kita bincangkan pada pagi ini, what kind of mistakes. Ini bahasa Nizal lah. Nizal orang bangsa, tuan-tuan dan puan-puan. Cara cakap dia macam tu ya. Saya orang kampung ya kan. Orang kampung ni cakap main pugih yo. Orang ni 9 ya. Nizal cakap what kind of mistakes. Apa bentuk kesilapan di sudut akidah yang pernah dilakukan oleh orang Arab terdahulu sehinggakan mereka ini jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dunia akhirat. Kita tak mahu melakukan same mistakes. That's why kita belajar Al-Quran. Kerana orang cerdik pandai mengatakan sejarah ni dia akan repeat berulang kali. Manusia pelakunya boleh berbeza. Zaman dulu ada Fir'aun, zaman sekarang pun ada Fir'aun, nama je lain, kekejaman sama. Betul tak tuan-tuan dan puan? Zaman dulu ada kes banyak orang bunuh anak, orang bunuh anak perempuan. Zaman sekarang orang buang anak banyak tuan-tuan dan puan. Perangai sama. Orang ni 9 cakap PL sama. Ya. Tapi perkara kesilapannya masih serupa. Sebab itu Al-Quran banyak menyatakan perkara ini. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak protect kita daripada melakukan kesilapan-kesilapan tersebut. Ya, inilah yang kita panggil sebagai hidayah, tuan-tuan dan puan-puan. Hidayah ataupun dalam bahasa Nizal, guidance. Petunjuk. Ya, Allah nak tunjuk kita what's right, what's wrong. Jangan tersilap. Ya, orang yang ikut betul-betul hidayah, dia akan sampai ke destination. Orang yang tak nak ikut hidayah, tuan-tuan dan puan-puan, kita takut nanti kita fikir hujung kehidupan kita itu syurga, rupa-rupa masuk ke lombong. Kita tak nak macam tu ya. Itu mukadimah tuan-tuan dan puan-puan. So, kita nak start ni pembelajaran kita ayat 22 sampai ayat 28, tetapi saya nak mengajak sebelum kita nak membincangkan apakah mesej-mesej mulia yang ingin Allah SWT sampaikan. Apa kata tuan-tuan dan puan-puan, anda semua buka Al-Quran, buka muka surat 490, sama-sama kita bertadarus sebelum bertadabur ya. Saya akan baca ayat 22 sampai ayat 28, kita ambil barakah. Sambil tu kita tengok cek tajwid, bacaan, sebutan huruf, makhraj, sifat dan sebagainya supaya nanti bacaannya cantik, kefahamannya juga tepat insya-Allah. Insya-Allah, amin. Saya baca dulu tuan-tuan dan puan-puan, anda semua buka Al-Quran sama-sama follow kat rumah boleh Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم
فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah bacaan untuk tadabbur kita pada pagi ini, dan saya akan teruskan dengan kita mengulang kaji apa cerita semalam. Mana tahu tuan-tuan dan puan-puan semalam kojo ya. Tak sompek nak nengok rancangan Tanya Ustaz semalam. Hari ni alhamdulillah kita ramai yang cuti lah ya, hari Sabtu kan. Takut-takut nanti kesinambungan tu tak ada. Saya akan recall semula apa cerita semalam, kemudian nanti terus kita masuk kepada ayat 22. Boleh nak tuan-tuan dan puan-puan? Cerita semalam kalau anda lihat tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan berkisar tentang Rasulullah SAW ketika itu berada di Mekah sedang menyampaikan dakwah, menyeru, mengajak orang-orang musyrik ya. Orang-orang musyrik ni maksudnya orang yang menyembah berhala tuan-tuan dan puan-puan pada waktu tersebut, supaya jomlah masuk Islam. Macam tu. Itu keadaannya. So Rasul mengajak mereka masuk Islam. Sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ajak somebody, orang tersebut dia akan berburak dengan kita. Dia akan tanya, kenapa saya nak masuk Islam? Betul, Rasul pun torangkan. Lepas tu orang tu jawab lagi, torangkan, jawab lagi. So ini cerita dialog tuan-tuan dan puan-puan, dialog. So dialog berkisar tentang Rasul kata, jomlah kita sembah Allah SWT, tinggalkanlah sembah berhala tu, tak ada pedah dia kata macam tu kan. Lepas tu orang musyrik pada waktu tersebut, depa ni sebenarnya tak nak ikut ajaran Rasulullah SAW ni, tapi dia cuba cari alasan. Dan alasan kali ni tuan-tuan dan puan-puan, dia cakap macam ni, kami ni bukan tak nak sembah Allah SWT. Actually dia keluar tuan-tuan dan puan. Sebenarnya kami memang dah sembah Allah SWT, cuma version kefahaman kami tentang Tuhan itu ada sedikit berbeza dengan version yang kamu ajak wahai Muhammad. Version kami ialah Allah SWT dia ada wakil, dia ada anak. Dia ada anak, dan anak itu siapa? Malaikat. Malaikat tu pula kita tahu pula jantina itu lelaki ke perempuan. Malaikat ni anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan tuan-tuan dan puan-puan dalam ayat 16 sampai ayat 21. Itu yang mereka cakap ya. Mereka menisbahkan yang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada anak. Sedangkan kita diajar oleh agama kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Qul huwallahu ahad ya. Allah itu tak ada wakil, tak ada anak, tak ada saudara mara, tak ada abah, tak ada nenek, semua tak ada tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab kalau perkara itu ada, bermakna kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh diwarisi. Bermakna kuasa Allah SWT itu ada juga sekutunya. Ini yang Allah SWT tak mahu tuan-tuan dan puan-puan. Makna ini bukan cerita tauhid lagi lah. Tauhid tu maksudnya wahid. Wahid tu maksudnya satu. Mengesakan Allah SWT. Kalaulah Allah tu ada anak. Dalam dakwaan orang kafir Quraisy pada waktu tersebut, dia kata Allah anak Tuhan itu siapa? Malaikat. Dia kata macam tu. Maknanya nanti power Allah SWT ni kena bagilah kepada malaikat. Bila kena bagi, kena share dengan malaikat, dah berkurang lah. Dah kurang power lah.
Kita tak nak macam tu. Takut nanti ada orang sembah malaikat, ada orang sembah Allah SWT. Ini yang kita sebut sebagai syirik, tuan-tuan dan puan-puan. Syirik ini maksudnya menyekutukan Allah SWT di dalam kuasanya, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya. Kita tak mahu macam tu. Dan inilah dialog yang sedang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Panjang cerita. Rasulullah SAW tanya, dia orang cakap macam tu. Lepas tu Rasul cakap, okey, kalaulah betul Allah SWT itu ada anak dan anak itu malaikat, anak perempuan pula itu kan, sedangkan kamu semua tak suka anak perempuan, mana bukti? Ya, agama Islam ini tertegak di atas dasar bukti, tuan-tuan dan puan, dasar dalil. Dia bukan ikut-ikut kosong ya. Kalau betul cakap malaikat tu jentinai perempuan kan, mana bukti? Dulu masa malaikat tu dulu diciptakan Allah SWT, korang ada sekali ke hospital tu. Macam itulah maksud lebih kurang ya, tuan-tuan dan puan. Saya banyak bagi analogi ya, hospital tu tak ada analogi ya. So Rasulullah SAW ayat Al-Quran turun, ajar Rasul macam mana nak lawan balik hujah mereka. Ayat Quran turun. Kalau betul malaikat tu anak perempuan Allah SWT, dulu masa malaikat tu lahir, ada ke korang ada ke hospital nyambut? Macam mana kau boleh tahu lah ni laki, ni perempuan, wah pandai-pandai, sodap cakap kan. So Rasulullah SAW tanya, mana dalil? Mana bukti? Mana kitab? Mana jurnal Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, ni bahasa kita. Bahasa kita. So perkara ini panjang lagi tuan-tuan dan puan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, dia orang ni tak ada jawapan. Dia orang tak ada jawapan. Tak ada jawapan, dia orang pun cakap, dia orang kata, ni ayat 22 kita nak masuk tuan-tuan dan puan. Jom kita masuk Okey. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muhtadun. Muhammad, kami ni nak tanya bukti ke apa, kajian research ni kami tak tahu lah kan. Tapi kami ni jenis ikut tok nenek kami cakap yang malaikat tu anak perempuan Allah, kami ikut. Itu maksud dan tuan-tuan dan puan ya. Ini jenis ibadah ikut taklid. Itu kita bahasa agama. Dia ikut taklid, tok nenek moyang cakap dia ikut. Dalil tak ada, apa tok nenek cakap, dia ikut tuan-tuan dan puan. So ini kita tak mahu, sedangkan apa yang mereka percaya daripada kata-kata tok nenek moyang mereka itu, ini merupakan perkara yang dah menyimpang daripada agama. Dan kita tak mahu perkara ini berlaku. Dan tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara mengikut tanpa dalil ataupun kefahaman yang jelas ini bukan masyarakat dulu ya. Masyarakat sekarang pun sama. Ya tuan-tuan dan puan, kita alhamdulillah lahir colik mata ya, semua ada agama Islam. Alhamdulillah. Tapi bukan bermaksud tuan-tuan dan puan kita ni tak perlu nak upgrade kefahaman kita. Kono upgrade. Bona dulu mak abah kita ajar semayang, puasa, zakat, haji kan. Tapi bila kita dah besar macam ni, ada pemikiran, dah pandai dah tuan-tuan dan puan, kita kena letakkan effort dan masuk untuk mempelajari agama supaya kefahaman kita itu jelas. Kefahaman kita itu jelas, ibadah kita itu memang benar-benar nanti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah, syukur pada Allah Ta'ala kita dilahirkan dalam keadaan kita masih lagi Islam, dan penting Ustaz ya untuk kita sentiasa menambahkan lagi ilmu, kefahaman kita terhadap akidah kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kefahaman dalam agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Baiklah, kita tawakuf seketika, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan insya-Allah pengajian tafsir kita pada pagi ini, kita masih lagi membicarakan tentang surah Az-Zukhruf, iaitu bermula dengan ayat 22 sehingga ayat yang ke-28. Masya-Allah, tabarakallah. Mungkin anda yang berkelapangan, kita boleh buka aplikasi Al-Quran, ataupun anda yang berada di rumah boleh grab, boleh ambil Al-Quran
kita buka surah Az-Zukhruf bermula ayat yang ke-22 sehingga ke-28. Baik Ustaz, mungkin Ustaz ada sedikit lagi sambungan berkenaan dengan ayat 22 insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung lagi perbincangan kita. Tadi saya dah beritahu bahawa kita pengajaran ayat 22 ni ialah kita kena upgrade. Kita pun sama, alhamdulillah ya, lahir-lahir solid ya, dah Islam dah. Ya, tak perlu nak cari dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita perlu upgrade kefahaman. Kita tak mahu nanti ada kefahaman-kefahaman dalam beragama yang sebenarnya kurang tepat. Tetapi disebabkan kita tak upgrade, perkara yang kurang tepat itulah kita amalkan setiap hari. Dalam erti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, kono mengaji. Itu perkataan ya. Kono belajar Al-Quran ya, kono belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah kita ni dulu latar belakang sekolah agama ke, tak sekolah agama ke, latar belakangnya orang profesional ke, tak profesional ke, itu semua profession tuan-tuan dan puan-puan. Agama ni wajib belajar. Selagi pagi tadi kita dah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita kena belajar tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita kena letak ekstra masa, letak effort ya. Al-Quran ni tak adalah banyak pun nak belajar tuan-tuan dan puan-puan, tobarnya ya. Dia tak tebal benar ya. Ni depan saya ni tafsir Al-Quran tuan-tuan dan puan. Maknanya dia tak tebal sangat. Kalau Al-Quran yang kita baca ni sekarang ni ada 600 muka surat. Kalau satu hari kita belajar satu muka surat, 600 hari dah habis dah. 600 hari itu berapa lama? 2 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Kita hidup sampai 80 tahun Allah bagi nikmat. Betul tak? So maknanya tak ada alasan kalau kita khabar tak sompek lah ustaz. Dia tak ada alasan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada anda. Nak ucapkan tahniah, kalau boleh salam, boleh nak ya salam ya. Sebab pagi ini menunjukkan bukti kita nak belajar. Bukti kita nak refresh kefahaman kita tentang beragama supaya nanti bila kita letakkan dahi kita waktu sujud tu, kita sujud benar-benar dalam keadaan akidahnya itu lurus. Kita harap begitu ya. So jom kita tengok ayat 23. Ya. Apa li cengkadak ni Mas Mindan cakap tuan-tuan ya. Apa li cengkadak orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW tu, dia nak putar bolit tang mana li. Kita nak tengok ya. Sebab tadi Rasul cakap okey, kalau benda betul kau cakap ni, kefahaman kau ni betul, mana dalil, mana bukti kan. Jom kita tengok apa lagi dia cakap tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim muhtadun ya. Ini sebenarnya ayat ini Allah SWT buat kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan ya. Kesimpulan yang Allah SWT cakap macam inilah Muhammad. Maknanya ini ayat ni Allah SWT nak bagi tahu Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah sekarang ni sedang bercakap ni, berhujah dengan orang-orang musyrik. Tapi dia orang ni dogi makmik tuan-tuan dan puan. Dogi makmik tu maksudnya degil sangat. Ya, Oni sebenarnya cakap macam tu. Dogi makmik. Tak lut deh kan. Dia tak nak you ikut. So Allah SWT pun cakap kepada Rasulullah ya, macam nilah. Ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazin illa qala mutrafuha. Selalu Muhammad, kalau kamu tengok ya history, sejarah rasul-rasul sebelum kamu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, siapa lagi, Nabi Isa, semua bila sampaikan agama kepada kaum dia, yang menolak, yang doge ni siapa? Qala mutrafuha. Orang-orang yang itraf. Siapa orang yang itraf ni? Orang yang ada pangkat. Orang yang ada kedudukan. Orang kaya-kaya. Orang yang ada kuasa. Dia orang ni memang payah nak ngikut agama ni. Ya, dia payah nak ikut agama. Kenapa dia payah nak nak ikut agama? Sebab dia nak jaga first status quo, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak nak apa yang dia ada tu sekarang tu hilang. Dia tak nak perkara-perkara tu hilang. Ini standard kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada waktu tersebut Rasulullah SAW nak memudahkan agama ni, Rasul nak ajaklah dulu orang-orang yang ada kuasa. Sebab dia orang ni boleh mempengaruhi masyarakat dengan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Dia ajak siapa? Ajak Abu Jahal, ajak Abu Lahab, ajak Abu Sufyan. Orang
key man. Key person ni. Orang yang pangkat ini semua tinggi-tinggi. Supaya kalau dia masuk Islam, senang cerita. Dia ajak yang lain semua masuk Islam. Tapi dia orang ni lain dogi, tuan-tuan dan puan. Lalu ayat ni pujuk Muhammad, benda ni standard lah. Dia kata, pergi tengok Nabi Musa lu. Fir'aun lagi dogi daripada ni. Dia kata macam tu. Pergi tengok lu Nabi Ibrahim. Namrud, ya Allah, lagi bega daripada ni. Ya, orang-orang yang pangkat-pangkat ni dia orang tak nak terganggu, ya, tak nak terganggu urusan dia orang ni. Nak ikut agama, nak ubah struktur, ya, nak ubah sistem supaya mengikut yang agama cadangkan, selalu dia orang ni susah nak ikut. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Inna wajadna aba ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ya, ini yang dinyatakan oleh ayat yang sedang kita baca, iaitu Masya ayat Allah. 23. Alhamdulillah. Itu adalah pengajaran bermula dengan ayat 22 sehingga 23 dan insya-Allah kita masih lagi berbaki beberapa ayat yang akan kita kaji. Sebelum tu kita nak raikan pemanggil kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i dan kru-kru doa yang selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Amin insya-Allah. Selamat Hari Raya Mamu. Banyaklah penyakit-penyakit ni semua banyaklah. Tuhan ambil baliklah, kita doalah ramai-ramai. Dan nak doa pun sama dengan Irak yang duk kena ni, yang tu pun kita doalah. Semayang banyak-banyak kita doalah. Ya, soalan Mamu kadang-kadang Ustaz tu kata dulu orang bunuh anak. Ni depan mata kita duk kena bunuh ni. Lagu mana keadaan kita Islam duk ada keliling. Lagu mana yang kita boleh kalah. Atau kita tak percaya ayat Quran yang keluar ni. Ayat 22 dengan 28 ni. Ada kita tak percaya pasal kan yang duk kena bunuh lah. Di Irak ni pasal apa yang pergi jadi lu ni. Ustaz tolonglah pasal apa yang orang Islam ni duduk senyap lah. Tak boleh nak bersuara apa pasal apa yang jadi lalunya orang pembesar-pembesar semua. Yang tu lah Mamu soalan Mamu. Kita minta doa lah biarlah depan ni panjangkan umur. Biarlah ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada Mamu kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Satu soalan yang sangat baik sebenarnya, masya-Allah tabarakallah. Bermula dengan ayat 22 sehingga 28 kita membicarakan tentang akidah dan sebagainya, dan kejahatan, kezaliman itu masih lagi berlaku dan Islam berada di sekeliling kita, berkaitan bagaimana macam mana dengan keadaan kita katakan umat Islam pada hari ini berdiam diri. Mohon pandangan Ustaz insya-Allah. Pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Mamu. Saya pun nak menyampaikan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ya, selalu Tuan Mamu kita ni ikut kita. Betul. Ya. Dalam rancangan Tanyalah Ustaz, ya memang pengikut setia, alhamdulillah. Kalau tak mampu nak bertanya soalan dari sudut tanya ikut Facebook ataupun WhatsApp, Tuan Mamu kita terus call. Ini menunjukkan satu kesungguhan dan kita menghargai kesungguhan tersebut. Terima kasih banyak. Sebenarnya bukan Tuan Mamunya, sebenarnya ramai lagi pengikut setia kita dalam rancangan ini. Alhamdulillah. Ini menunjukkan Allah SWT dah ikat hati kita dengan saluran hidayah. Mudah-mudahan begitulah kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan sehingga ke akhir hayat. Berkenaan soalan yang Tuan Mamu kita ajukan tentang masalah di Malaysia sendiri, ya. Di Malaysia sendiri yang orang cakap ini negara umat Islam diperintah oleh kerajaan orang yang beragama Islam, ya. Kenapa masih lagi berlaku kes orang buang anak? Ya, orang bunuh anak. Kenapa benda ni masih berlaku? Nak cakap tak jahil, semua dah well educated dah. Semua dah ada sijil dah ada degree dah, ya. Sekolah melambat-lambat kan. Ini bukan zaman Fir'aun, ini bukan zaman Rasul, yang zaman umatnya masih jahil. Membaca pun tak reti, menulis pun tak reti. Kira kalau lah pada zaman tersebut, kalau bunuh anak tu, kita bolehlah maklum faham lagi kan. Ini zaman orang semua dah pandai, kan? Semua dah bertamadun. Kenapa macam tu berlaku lagi, ya? Dalam keadaan sekarang ini, ya, sumber untuk memahami agama cukup banyak, ya. Sekolah agama cukup banyak, usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan kita sendiri, alhamdulillah, macam-macam cara yang dilakukan oleh kerajaan kita ni, macam-macam institusi, ustaz ustazah punyalah ramai tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa our society still berhadapan dengan masalah yang makin pelik tuan-tuan dan puan-puan? Itu yang soalan yang Tuan Mamu tanya tadi, ya. Di sini kita nak kembali kepada pangkalnya.
Pangkal dia ialah seperti yang saya nyatakan tadi, tentang kefahaman agama society kita. Benar kita semua ni dah ramai beragama Islam ya. Orang Melayu kita ni colik-colik semua agama Islam, alhamdulillah. Tapi belum tentu orang yang ada bin, ada binti itu kefahaman agamanya pun sama menyerupai yang diinginkan oleh Islam. Sebab tuan-tuan dan puan-puan ya, kita takut ya, kalau kita tak upgrade, begitulah keadaannya. Dalam keadaan pula kita sekarang ni berada di satu zaman fitnah bermaharajalela ya. Kefahaman-kefahaman yang menyengsongkan tentang agama sangat banyak. Fahaman liberal dan sebagainya sangat banyak tuan-tuan dan puan. Anak-anak muda kita tu tengok dekat media sosial, kadang-kadang cakap dia orang tentang agama tu saya baca tu urut dada tuan-tuan dan puan. Tak semua tapi dah banyak tuan-tuan dan puan ya. Banyak ya, kita takut sebenarnya. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh nak mengharapkan kerajaan sahaja, pihak berkuasa sahaja nak settlekan problem ni. Kita tak boleh nak tuding jari, ni salah kerajaan, ni salah polis, ni salah ustaz, ni salah ustaz. Tak. Kita kena tanya diri kita balik, apa yang telah saya buat? Semua orang sebenarnya memikul tanggungjawab ini tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama kita nak pastikan macam mana ni ustaz. Kita start nak pastikan, tengok balik keluarga kita tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ni kita belajar rancangan Tanya ala Ustaz. Alhamdulillah kita catit beria. Alhamdulillah semangat kita catit. Pergi tengok kita tu belajar seorang-seorang ke ataupun sekali kita ajak anak-anak kita. Kita kena tanya balik. Ya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ni kita kena pastikan kefahaman agama dia orang tu dulu. Sebagai contoh, pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, ni dah pukul berapa dah? Dah nak pukul 7 tuan-tuan dan puan-puan. Kita alhamdulillah semayang tang pukul 5.30 tadi dah bangkit. Kita semayang tahajud, taubat, zikir, semua lengkap. Cuba tengok balik anak cucu kita tuan-tuan dan puan-puan, dah bangun ke belum? Dah bongkar ke belum? Ada ke tidak dia orang ni pagi ni semayang lepas semayang mengaji ke tidak? Kita kena cek tuan-tuan dan puan, sebab minta maaf saya perhatikan kadang-kadang ramai dah orang-orang kita ni dah bersemangat dalam agama, dah belajar nak betulkan diri, tapi kalau nak betulkan seorang-seorang tanpa kita perhatikan anak-anak kita yang besar-besar tu, ini bukan cerita yang kocik-kocik, yang kocik-kocik pun sama, yang besar-besar pun sama, pastikan dia orang tu kefahaman agama dia orang tu macam mana. Tanggungjawab tu siapa ustaz? Kita tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesedaran ustaz ya. Ya betul. Ajak dia orang pagi ni pergi kejutan, ajak jom tengok sama-sama pagi ni tak kerja, ajak tengok tanyalah ustaz. Belajar ngaji, buka Quran, ambil buku catatan sama-sama. Itu perkara ya yang paling kecil yang boleh kita lakukan right now kata Nizar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita kesedaran di dalam tanggungjawab dalam mempunyai akidah yang baik. Insya-Allah awareness ustaz ya, kesedaran mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini insya-Allah, soalan daripada Asyai. Petikan ayat yang ke-22. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Maksudnya adalah sesungguhnya kami telah mendapati datuk nenek kami hanya menganut satu jalan agama. Adakah mereka ini hanya menuruti amalan nenek moyang dalam beragama dan hanya menjadi pak turuk semata-mata? Seperti mana amalan-amalan bid'ah yang ada kesyirikan tanpa merujuk ilmu yang asas seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah yang terlebih dahulu seperti mana Nabi SAW ajarkan kepada kita. Adakah golongan ini hanyalah pak turuk ataupun dikatakan taklid semata-mata ustaz? Mohon pencerahan insya-Allah. Ya, terima kasih banyak kepada soalan yang disampaikan oleh Al-Syai. Lebih kuranglah ini nama Facebook sekarang ni, nama macam tu saya baca ni, kalau minta maaf kalau salah ya. Soalan bertanya tentang ayat yang mula-mula kita belajar tadi tuan-tuan dan puan-puan ya, cerita tentang orang musyrik pada waktu tersebut bila dia orang tak ada hujah, dia orang pun nak salahkan siapa tok nenek moyang yang mengajar agama kepada dia orang. Dia orang cakap ni kami nak cakap tentang malaikat anak perempuan ni, kami sebenarnya tak tahu dalil, tapi kami ngikut ya, dulu atuk kami ajar macam itulah, dulu abah kami ajar macam itulah, dulu moyang kami, dulu tok guru kami yang lama-lama ajar macam itulah, kami ngikut ialah, kami ngikut ya. So soalannya berkaitan tentang perkara ini kita sebut dalam agama, perkataan dia ialah taklid. Taklid ni apa maksud tuan-tuan dan puan? Taklid ni kita mengikut kefahaman-kefahaman lama tanpa asas dalil dan hujah yang jelas. Itu taklid.
Ya, masalah ni berlaku ke tidak pada zaman kita? Berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, ya, berlaku. Cuma kita jangan pula cepat. Ni satu lagi, ya, satu lagi perkara yang kita perlu hati-hati, ya. Memang masyarakat kita ni sekarang ni kadang-kadang kalau kita nak tanya, kau ni semayang subuh 2 rakaat, mana dalil? Sebagai contoh kan, mana dia tahu, tuan-tuan dan puan-puan, betul tak, ya? So kita kena bezakan antara taklid dengan ittiba'. Tu satu hal lagi, ya. Taklid ni maksudnya ikut buta tanpa hujah dalil yang jelas. Orang cakap dia mengikut dia. Dia tak tengok orang tu pakar ke tidak, faham agama ke tidak, dia mengikut dia. Ada satu lagi tuan-tuan dan puan, namanya ittiba'. Ittiba' ni pun mengikut juga, tapi mengikut tak adalah macam taklid ikut buta. Kita kebanyakan orang kita sekarang ni di Malaysia dalam kefahaman agama, kita kebanyakannya ittiba'. Maknanya kita ngikut. Nak tanya hadis nak macam saya cakap tadilah, mana dalil semayang subuh 2 rakaat, mana dalil baca kunut, mula baca kuat, lepas tu perlahan, lepas tu kuat balik kan. Mana dalil? Tak semua orang tahu, tuan-tuan dan puan-puan, tak semua orang tahu. Ya, sebab perkara ini kita kena belajar agama, dan perkara ini pula kena belajar dalam keadaan sangat-sangatlah lama. Contoh paling mudah kita mengaji, tuan-tuan dan puan-puan, mat asli 2 rakaat, mana dalil? Saya nak tanya tu ya. Mana dalil? Tang mana dalil? Mat asli tu kena baca 2 rakaat. Tiba-tiba Efa hakiki nun mati, dia jumpa ta kena baca dengan dongung. Mana dalil? Tak semua orang tahu, tuan-tuan dan puan. Ada ramai ustaz-ustazah pun tak tahu. Ya, maknanya benda ni kalau nak kaji, semua benda kena tahu dalil. Semua kena masuk sekolah agama, tuan-tuan dan puan. Betul tak? So, macam mana kita nak buat? Kita ikut cakap apa yang Tok Guru ajar. Tok Guru ni kadang-kadang ajar, dia tak adalah ajar satu-satu. Dia ajar terus, macam dia ajar terus, ini jawapan dia. Ini cara baca dia. Gitu. So, perkara ni walaupun kita tak jelas sangat tentang dia punya dalil-dalil asal dia, tapi kita ikut ya, perkara ni salah ke Ustaz? Dia tak salah. Sebab dalam agama ini dinamakan ittiba'. Kita ngikut tapi kita yakin resource kita, Tok Guru kita tu memang dia dah kaji cun-cun untuk kita. Cun-cun untuk kita. Tapi adakah kalau kita nak kaji sendiri, boleh ke tidak? Boleh. Tapi kajilah betul-betul. Janganlah kaji sekali tengok dekat Google ya, tuan-tuan dan puan kan. Tak boleh ya. Ilmu agama sangat mendalam. Saya cakap tu terang, apa yang berada dekat internet tu ilmu agama sebenarnya sikit pun tuan-tuan dan puan ya. Berbanding kalau nak belajar betul-betul. Tengok daripada resource kitab-kitab dia, belajarlah bahasa Arab. Gitu kena rajin betul-betul tuan-tuan dan puan. Ala kulli hal ya. Alhamdulillah bila kita tengok semangat pembelajaran agama di kalangan masyarakat sangat-sangat tinggi. Cuma kita dekat sini ya, kalau kita dah belajar agama, jangan copek menyalahkan. Kalau orang lain memiliki version kefahaman di dalam perkara-perkara furuk, ya, perkara-perkara ranting dalam agama, kalau kita nampak lain macam ya, kita copek yang membida'ahkan orang. Ini pun tak boleh juga, bahaya tuan-tuan dan puan-puan ya. Takut kefahaman kita ni kurang tapi cakap kita ni laju menyalahkan orang. Kita tak mau macam tu sebab kita nak semua orang masuk syurga insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Amin Allahumma ya amin. Mudah-mudahan kita sentiasa menambahkan lagi kualiti ilmu kita dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya di Malaysia Ustaz ya, kita banyak pengajian agama sebenarnya. Baiklah, jangan ke mana, kita tawakuf seketika, kita berzikir, kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih lagi membicarakan topik tafsir kita surah Az-Zukhruf bermula ayat yang ke-22 sehingga 28. Sekarang ini kita masuk kepada ayat yang ke-24. Tapi sebelum tu kita nak raikan dulu pemanggil kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ashraf Ayub dan Da'i Nizal, selamat Hari Raya, maaf lahir batin.
Sama-sama dalam kita. Sama-sama. tanya Ustaz ni saya salah cakap ke apa. Okey, persoalannya Ustaz, kita dah bincang daripada ayat 22 hinggalah 28. Ya. Dalam ayat 22 akhir ada mengatakan taklid buta. Jadi saya nak minta sikit penjelasan Ustaz. Taklid tu Ustaz dah jelaskan tadi, tapi yang buta tu kenapa Ustaz? Nak minta pertolongan penyerahan kepada Ustaz pagi ini sebab saya tak tahu sangat. Jadi ini bahasa Arab. Itu saja soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil kita Tuan Haji Tukinon, sangat baik. Ala atharihim muhtadun. Apa yang dimasukkan dengan taklid buta dalam konsep ayat ini Ustaz? Baik, terima kasih banyak dahulu saya ucapkan kepada Tuan Haji Tukinon kerana sudi menghubungi kita pada pagi ini bertanya tentang soalan apakah yang didefinisikan sebagai taklid buta. Taklid buta ini maksudnya ialah kita mengikuti saranan orang-orang yang terdahulu. Tak kiralah siapa yang bagi pandangan kepada kita tanpa asas ataupun dalil yang jelas. Ikut buta-buta. Maknanya tanya kenapa kau ikut benda ni kan? Dulu ustaz kami cakap macam ni ya, ataupun tok guru kami cakap macam ni, kami ikut yalah. Ya. Adakah kamu kaji betul ke tidak apa yang dikatakan itu? Kami tak kaji sangat kan. Dan perkara ini yang kita tak mahu. Maksudnya taklid inilah kita ni ikut lagi pandangan-pandangan yang dinyatakan oleh orang-orang terdahulu, sedangkan dalam masa yang sama sudah ada dalil, sudah ada hujah yang lebih kukuh, yang lebih kuat, yang lebih jelas diberikan kepada kita. So ini yang dipanggil sebagai taklid buta ya. Kita tak mahu kefahaman agama kita begitu, tapi alhamdulillah di Malaysia kebanyakan orang kita, masyarakat umum ya, masyarakat awam secara umumnya kita bukan taklid tetapi kita ittiba'. Ittiba' ni macam mana? Kita ngikut juga. Nak kata kita faham sangat jelas hadis, dalil, hujah jelas tu pun sebenarnya tak juga. Kerana keadaan ya kita ni tak pakar sangat nak mengkaji perkara-perkara tersebut. Tetapi kita yakin apa yang diberikan kepada kita dari sudut kefahaman agama itu merupakan perkara yang telah jelas dalilnya, hujahnya, sandarannya yang telah dikaji lebih awal oleh para alim ulama, ustaz-ustazah sebelum kita. Wallahu alam, begitulah pandangannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sedikit pencerahan yang telah pun diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz memberikan kefahaman lagi kepada kita perbezaan antara apakah itu ittiba' dan juga apakah yang dikaitkan dengan taklid. Baik, kita raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zal dan Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Raya kepada Da'i dan juga Ustaz. Selamat Hari Raya Tuan. Jadi soalan saya begini Ustaz. Bagaimana Ustaz kita sedia maklum ya, apabila ayat Quran ini, Rasul-Rasul ini diutus ke umat-umat Rasul-Rasul ya. Tuan ni Ustaz ya. Kadang-kadang kita ni ialah kepercayaan ataupun adat kepercayaan yang menebal dalam masyarakat zaman dulu, masa zaman Nabi kita pun dulu, masyarakat ini dia ada adat dalam nenek moyang mereka ini. Betul. Ini yang menjadi batu penghalang untuk mereka menerima kebenaran ya Ustaz ya. Jadi soalan saya begini Ustaz, apakah cara untuk kita nak kata mereka ni tak faham ni Ustaz, mereka ni bahasa Arab, Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan macam kita orang Melayu, bukan bahasa orang Arab. Jadi kita payah nak faham ayat Quran. Jadi apabila ayat Quran itu turun ke dalam bahasa Arab dan mereka juga dalam bangsa yang sama, jadi mereka tidak boleh menerima kerana adat yang nenek moyang mereka begitu menebal dalam masyarakat mereka. Jadi soalan saya, apakah sebenarnya punca sebenar, apakah keegoan mereka ke atau ke menebalnya kepercayaan nenek moyang mereka ke dalam masyarakat ini tak boleh nak ubah dan menolak kebenaran daripada ayat Quran yang turun itu. Apa punca sebenar dan apa cara kalau kita sendiri pun kadang-kadang sekarang ni ada lagi yang menebalnya adatnya. Contohlah saya beri Ustaz, masa saya kecil dulu adat mandi safar ini. Dan sekarang mungkin tak. Dan Ustaz dulu memang kepercayaan ini menebal dalam masyarakat kita. Dan satu lagi contoh ialah melenggang perut untuk ibu-ibu mengandung ini Ustaz. Ini bukannya adat ni Ustaz. Tapi adat ini bukan ibadat, ini adat. Dan inilah yang kepercayaan yang menebal dalam masyarakat kita untuk sukar untuk diubah. Jadi bagaimana pelan tindakan yang harus kita lakukan untuk kita mengubah supaya kita tak jadi macam mana
masyarakat yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusnahkan gitu dengan aibnya sekali. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil setia kita Tuan Omar Abdul Majid. Cantik soalan dia. Apakah puncanya? Adakah kerana keegoan? Adakah kerana punca taklid buta semata-mata yang menyebabkan mereka sukar untuk menerima hidayah ataupun seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Haji Omar ya. Ini juga beliau juga merupakan antara penonton setia kepada rancangan kita. Saya ucapkan terima kasih, tahniah, dan saya juga nak mengucapkan salam Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada kami semua produksi rancangan Tanyalah Ustaz kepada tuan dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua. Berkait tentang persoalan yang dinyatakan tentang apakah sebab ya. Dalil dah bagi, bukti dah bagi, nak kata tak belajar dah belajar. Tapi kenapa masih ada lagi segelintir? Itu perkataan dia. Tak semua. Segelintir masyarakat yang masih lagi berkeras nak lagi mengatakan ini kami nak ikut juga adat kami. Adat tu apa tuan-tuan dan puan? Adat ni maksudnya kebiasaan. Benda turun-temurun. Dulu atuk kami pun buat macam tu, moyang kami pun buat macam tu, moyang punya moyang pun buat macam tu. Benda ni dia tak nak ubah. Kalau dalam masyarakat lama kita, macam Tuan Haji Omar cakap tadi, mandi safar, kalau orang perempuan lenggang porut, macam-macam lagi lah ya. Adalah perkara-perkara kecil yang asalnya daripada adat, dia bukan daripada agama, bukan daripada ibadah ya, tetapi dia amalkan. Tapi alhamdulillah macam mandi safar tu zaman sekarang ni kalau tak salah saya dah tak ada dah. Tapi dulu arwah abah saya dia pernah cakap. Dulu tahun 70-an 60-an benda ni ada. Benda ni ada. Zaman sekarang dah tak ada dah tuan-tuan dan puan. Macam mana adat yang sebenarnya kurang menepati, tidak menepati pegangan agama itu boleh dibasmikan melalui kesedaran yang telah dilakukan oleh banyak masyarakat. Kerajaan pun ada part dia bagi kesedaran ya. Macam kita ni ada rancangan Tanyalah Ustaz ya. Sekarang ni pula orang belajar agama makin ramai dan perkongsian ya semua dah bagus dah. Jadi ada banyak adat-adat yang tidak menepati kehendak agama itu telah berjaya dibasmikan. Adakah sepenuhnya telah berjaya dibasmikan? Belum lagi tuan-tuan dan puan. Masih ada lagi adat-adat tersebut yang perlu kita sentiasa basmikan. Cuma soalan Tuan Haji Omar tadi beliau bertanya, kalau kita ni dah cakap benda tu salah, tapi kenapa ada orang yang masih lagi tak nak ikut benda benar yang kita dah beritahu ni? Jawapan dia Tuan Haji Omar dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, ada Allah SWT rakam dalam ayat 24. Jom kita tengok ya. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul cakap kepada orang-orang musyrik yang masih tak nak ikut agama ni tadi. Dia kata, apa kata? Ya. Bahasa nizal, bahasa orang bangsa, what do you think? Dia tanya tuan-tuan dan puan. Apa kata kalau kami datangkan kepada kamu hujah, dalil yang lebih jelas, yang lebih bernas, yang lebih kukuh, yang lebih tepat daripada apa yang kamu pegang sebelum ni. Kamu cakap ya berhala ataupun patung-patung yang kamu sembah itu boleh bagi kuasa kepada kamu kan. Kami cakap sebenarnya berhala tu tak ada kuasa apa-apa pun, kamu yang buat. Kan kalau patung atau berhala tu kamu buat, kenapa kamu sembah? Begitulah maksudnya. Sekarang kami nak bagi version Tuhan yang lebih betul, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kamu nak ikut ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok ya. Ini bukti ataupun ini jawapan mereka. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Macam inilah Muhammad. Hampa kata macam mana bagus pun Tuhan hampa tu, kami tetap dengan pendirian kami. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Apa saja dalil yang kamu cakap, yang kamu bawa depan kami hari ini, kamu bawa Quran, kamu bawa sunnah, kamu bawa apa? Bawa kajian, jurnal lah apa semua ni, kami ada keputusan kami sendiri awal-awal dan kami takkan bergerak. Apa dia? Kami tetap menolak, kami tetap tak percaya. Kenapa macam tu? Bukan mereka tak faham, tuan-tuan dan puan. Bukan mereka tak faham. Mereka ni ada satu perangai. Ada satu perangai namanya kafirun. Apa maksud kafirun tu? Kafirun ni kalau bahasa mudah kita, degil. Dia degil. Tuan-tuan dan puan-puan, ini
perkara degil ni bukan orang zaman dulu ya. Zaman sekarang melambak. 2 kali 5 perangai ya. Kita dah cakap ini hujah agama ni bagus apa semua, dia buat pekak ya tuan-tuan dan puan-puan. Cukup ramai, dia bukan tak faham ya. Belajar punya bertingkat-tingkat orang cakap kan. Universiti bertingkat-tingkat dah pandai dah. Bertingkat-tingkat tu maksudnya universiti bertingkat-tingkat, maknanya dah pandai lah tu tuan-tuan dan puan. PhD 10 dah. Macam itulah keadaan ya. Tapi orang cakap bagi dalil hujah ni dia tetap pandang sini tu ada. Cynical tetap ada tuan-tuan dan puan. Ini cerita orang dulu ke Ustaz? Tak, saya cerita orang sekarang. Saya cerita orang sekarang, bukan semua, saya buat disclaimer dahulu. Bukan semua orang macam tu. Tapi ada dalam masyarakat, celah-celah masyarakat kita cukup ramai tuan-tuan dan puan. Depa cerita agama ni, depa tolak tepi. Dia buat tak tahu tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Dia bukan tak faham, dia bukan tak pandai. Benda tu bukan tak betul ya. Jauh di sudut hatinya cakap benda tu betul. Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan mereka tak nak ikut? Allah SWT dah bagi tahu jawapan. Manusia memang ada perangai kerah kepala. Jenis degil tak nak berubah walaupun benda tu benar. Kita harap tuan-tuan dan puan-puan kita tak mau macam tu nah. Degil sangat hati nanti hidayah tak nak landing dalam hati kita. Kita takut nanti jumpa Allah SWT dengan apa? Sebab dengan Allah SWT ni tuan-tuan dan puan-puan ya, kita tetap kena jadi makmum. Kita tak boleh jadi imam. Tuhan kata A, dia memang A solid. Tuhan kata betul, kita tak boleh nak kona baring mana-mana cakap ni tak boleh ni tak betul ke tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ayat Quran awal-awal jelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu merupakan batil dalam bahasa agama. Maknanya bukan kebenaran. Kita harap kita ikut al-haq, bukannya kita mengikut batil. Itu yang kita bawa nanti jumpa Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu nanti Allah SWT merahmati dan mengampuni kita semua. Wallahu alam. Wallahu alam. Kebenaran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru. Soalannya adalah merujuk kepada ayat yang ke-24, mengapa mereka menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka tetap mengingkari apa yang Nabi bawa dan sampaikan kepada mereka? Adakah kerana mereka menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan untuk 4 minit Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak kepada Puan Nur Dahlia Biru ya, bertanya tentang ayat 24 yang baru sahaja kita jelaskan. Betul. Tadi ya, cerita tentang kenapa ada orang mengambil keputusan tak nak ikut. Zaman dulu macam itulah, dia tak nak ikut ya. Rasul dah bagi tahu dalil yang jelas, hujah yang jelas tentang agama yang dinyatakan ini, bahawa inilah agama yang akan menyelamatkan kamu dunia akhirat, tapi still ada orang yang masih lagi tak nak ikut ataupun ingkar. Dan Allah SWT dah bagi tahu jawapan kepada kita. Kenapa tak nak ikut? Kenapa lagi tolak Rasulullah SAW ni? Kenapa kalau zaman sekarang ni, kenapa tak nak ikut lagi apa yang ustaz-ustazah sampaikan? Dah bagi tahu, dah dalil Quran, sunnah dan sebagainya ni. Ini semua benda bagus-bagus. Kenapa buat dak ya? Jawapan dia tuan-tuan dan puan, hati batu. Tu jawapan dia, hati kerah. Ada orang memang memilih begitu tuan-tuan dan puan ya. Degil ni, cerita degil ni tuan-tuan dan puan, dia manusia memang ada perangai tu. Kita kadang-kadang daripada kecil lagi, anak kita baru masuk 2 tahun dah degil lah. Kita ajak mandi, dia tak nak mandi tuan-tuan dan puan. Menangis dia bergolek kat situ, tak nak mandi ya. Makna perangai tu memang dah ada. Apa nak buat tuan-tuan dan puan ya. Cuma bila kita dah besar, bila Allah SWT bagi kita kemampuan untuk berfikir secara rasional, pada waktu tersebut kita tahu ada banyak dalam keadaan waktu hidup kita ini kita perlu mengutamakan rasional daripada menurut emosi ya. Degil tu emosi yang tak berapa bagus tuan-tuan dan puan ya. So dalam perkara-perkara yang baik tak boleh kita nak panjang-panjangkan kedegilan kita ya. Dan kita tahu bila waktu untuk berundur, terutamanya dalam bab agama apabila datang ya datang dalil ataupun ajaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta kita tahu pada waktu tersebut satu saja yang kita boleh lakukan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kemudian kami ikut, kami tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itulah setting hati kita tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah berkekalan perkara tersebut, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat kedegilan seperti ini. Baik, kita nak raikan satu lagi soalan Facebook insya-Allah. Soalan daripada Rahimah Saud.
maafkan saya, merujuk kepada ayat yang ke-24. Sekiranya ada di kalangan umat rasul-rasul terdahulu yang menerima ajakan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tindakan yang dilakukan oleh mereka yang ingkar terhadap kumpulan yang patuh? Kita nak tahu apakah reaksi daripada dua kumpulan ini. Tunggukan jawapannya. Kita tawakuf seketika, kita hadamkan ilmu, kita berzikir umat Islam kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah. Syukur dan tahniah saya ucapkan kepada anda kerana masih lagi mampu setia bersama-sama dengan kami di dalam majlis ilmu, di dalam sebuah majlis yang mana Allah Taala merahmati kita, Allah Taala sayangkan kepada kita dan malaikat mendoakan keampunan kepada kita. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan Facebook tadi. Apakah tindakan ataupun reaksi golongan yang ingkar kepada golongan yang patuh pada zaman itu? Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Puan Rahimah Saud bertanya tentang ayat 24. Rasul ajak orang masuk Islam, orang musyrik Mekah pada waktu tersebut. Tapi ada orang yang menolak, ada orang yang menerima. Soalan Puan Rahimah kita tadi, apa yang dilakukan, reaksi yang dilakukan oleh orang yang menolak kepada orang yang menerima? Kita semua dah belajar sejarah, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kecil kita dah belajar sirah dah. Kan dulu sekolah agama ada pelajaran namanya sirah. Ya. Dulu kecil-kecil kita dah belajar sirah, dah bagi tahu dah jawapan ni. Iaitu bagaimana orang yang mula-mula masuk Islam ramai yang diseksa. Keluarga Ammar bin Yasir, Sumayyah, yang paling kita ingat Bilal bin Rabah lah. Bila dia seorang hamba tapi dia ambil keputusan masuk Islam, ya. Waktu tu tuan dia seksa dia punya teruk. Bagi dia berjemur tengah padang pasir. Tengok dia ni masih lagi degil, sebut dia lagi ahad-ahad, dia ambil air batu, dia letak ke atas dado. Bayangkan tengah panih, lepas tu kena letak dado, tak boleh gorak, tak boleh minum. Teruk tuan-tuan dan perempuan, ada yang meninggal dunia, ada yang kena seksa macam tu, kena kurung lah, kena pukul macam-macam, ya. Ini tuan-tuan dan perempuan yang mereka terpaksa hadapi semata-mata nak mempertahankan syahadah yang pagi tadi kita baca cukup rileks. Kita baca cukup rileks. Saya cakap perkara ni nak bagi tahu kita sekarang ni hidup dalam nikmat, tak susah nak dapat agama. Ya, kalau ada orang cakap dah nak belajar agama sekarang ni susah, tuan-tuan dan perempuan, tak tahulah nak cakap apa. Ni sekarang ni ustaz datang kat rumah walaupun kita COVID, dah tak boleh nak pergi semayat nak belajar agama kat surau masjid. Tapi adakah langsung tak boleh? Atas tapak tangan boleh belajar agama, tuan-tuan dan perempuan. Cari jelah mana-mana ustaz berceramah sekarang ni. Saya datang rumah tuan-tuan dan perempuan dalam rancangan Tanyalah Ustaz lah, tu maksud kan. Senang tuan-tuan dan perempuan. Hargai hidup dalam keadaan syukur. Insya-Allah kita akan menjadi orang yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, insya-Allah. Amin, amin. Allahumma ya amin. Baiklah, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusuf dari Tanjung Karang. Nak ajukan soalan dengan Ustaz, ya? InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin, ya, sekali lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas ucapannya. Ya. Ustaz, macam ni kan, kita ni manusia yang lemah Ustaz kan. Memang kita ada syahadah pun, ada akidah Ustaz kan. Tapi kita ni, alam sekitar kita ni banyak memujuk rayu supaya kita ni syirik, supaya kita ni ingkar, supaya kita tak menunaikan segala apa yang Allah suruh kan. Jadi ada ayat surah tu kan Ustaz, surah Kafirun tu maknanya dalam 4 kul tu lah kan. Kalau semalam kul huwallah kan. Yang ini surah Qul ya ayyuhal kafirun tu. Itu untuk menegaskan kita supaya menolak seperti Allah berfirman dalam ayat tu lah kan. Jadi ayat tu kalau kita amal Ustaz kan,
Baik waktu solat ke, baik waktu nak tidur ke, maknanya dalam 4 kul tu bolehlah membantu kita untuk mengatasi ataupun mengelakkan daripada benda-benda syirik. Okey Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalannya. Apakah keadaan sekeliling kita yang memujuk kita ataupun mengarahkan kita ke arah kesyirikan kepada Allah Ta'ala? Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Puan Sapinah ya. Bertanya tentang keadaan diri kita setiap hari. Kita ni bukanlah kita sebut kita ni syirik. Tak, alhamdulillah. Semua elok pagi semayang zuhur, semayang asar, semayang ya, mengaji tak tinggal, zikir tak tinggal. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni ialah dia adalah juga keadaan kita lalai, kita panggil macam tu, keadaan kita lalai. Jadi bagaimana supaya kita nak menjaga iman itu supaya dia sentiasa sustain. Dia sentiasa sustain. Apa yang perlu dilakukan? Di sini ulama menyarankan kita kena ada zikir-zikir yang kita jadikan sebagai kelaziman harian. Kita panggil sebagai wirid, tuan-tuan dan puan-puan ya. Wirid harian tu jangan tinggal, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang wiridnya membaca Al-Quran contoh setengah juzuk sehari, alhamdulillah. Ada orang wirid hariannya contoh semayang duha tak tinggal sebagai contoh. Ada orang wirid hariannya dia pun membaca istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Ini contoh ya tuan-tuan dan puan ya. Boleh buat lagi banyak pun tak apa. Saya bagi contoh ya. Salawat 100 kali. Ada orang macam Puan Supinah kita tadi, dia membaca 4 kul tu ya. Tiap-tiap hari tak tinggal. Semua ini tuan-tuan dan puan-puan merupakan kita panggil sebagai benih. Iman kita ni kalau kita buat analogi sebagai pokok ya. Pokok ni kita kena letak baju, kena letak air tiap-tiap hari, kena siram, kena jaga daripada perkara yang boleh merosakkannya, kena buat. Effort tu kena letak. Kena letak tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan saya yakin anda semua yang menonton rancangan Tanya Ustaz, semua ada effort-effortnya yang tersendiri. Kekalkan tuan-tuan dan puan-puan, jangan tinggal. Inilah bekalan paling mahal yang kita nak bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ada amalan yang khusus untuk menjagakan lagi benih keimanan kita, menegakkan lagi akidah kita insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Halo, Waalaikumsalam. Saya Salih bin Husin dari Tuaran Sabah. Selamat Hari Raya Ustaz dan Dai, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Silakan tuan soalan. Jadi saya punya soalan begini Ustaz. Ya. Dah saya dengar yang cakap-cakap lah pasal biarpun kita tidak pandai membaca tentang Al-Quran ini, tapi kita mendengar pun dapat pahala. Aku dengarlah orang-orang cakap. Betul ke itu Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Cantik soalannya. Ya, terima kasih banyak. Itu sajalah Ustaz. Assalamualaikum Dai dan Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalannya Ustaz. Betul ke Ustaz ada sesetengah orang cakap, biasa asyik orang cakap je Ustaz ya, berkenaan dengan kita dengar Al-Quran pun dah tak apa walaupun kita tak boleh nak baca. Mungkin Ustaz ada perkara yang nak disampaikan insya-Allah. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan daripada Tuan Salih Husin daripada Sabah. Betul. Tabarakallah, jauh kat sana tu ya. Ramai orang minat rancangan agama sebenarnya. Ya, terima kasih banyak. Saya sangat menghargai ya kesudian tuan-tuan dan puan-puan bersama kita pagi ini. Soalan yang Tuan Salih bertanyakan ialah kita kalau tak pandai mengaji, tapi kita banyak mendengar orang mengaji. Contoh kita ni nak baca macam ustaz-ustazah baca perfect tajwid, sifat huruf, qalqalah, ihfa, idgham semua cantik tu kita tak adalah sampai tahap tu lagi. Tapi kita disuka Quran, maknanya kita suka dengar kalau bawa kereta tu dengar dia punya buka rancangan mengaji dan sebagainya, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Kita dapat pahala ke tidak? Itu soalan dia ya, dapat pahala ke tidak? Jawapan dia tuan-tuan dan puan, dapat. Al-Quran ni kata ulama serba-serbi semua ada manfaat. Membacanya ada dapat pahala. Mentadaburinya macam pagi ni kita baca dan tadabur. Tadabur ni maksudnya usaha yang kita letak untuk memahami kandungan Al-Quran. Dapat pahala cukup banyak ya. Kalau kita tak mampu buat macam tu, kita dengar ya. Kita dengar ya. Faham pun tak sangat tapi kita dengar.
Dapat pahala tak? Dapat tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu ada ayat Al-Quran sendiri menyarankan kalau ada orang sedang mengaji, kita disarankan supaya diam. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila ada orang memai datang mengaji Al-Quran, fastami'u lahu, elok dengar. Wa'an situ, elok diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan usaha kamu itu, walaupun kamu tak faham sangat, tapi kamu tunjuk rasa hormat. Kamu tunjuk rasa minat terhadap Al-Quran ini, kamu akan mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, orang dengar walaupun tak baca, walaupun tak faham sangat, dia dengar ya. Tapi dia dengar dalam keadaan dia pay attention. Allah dah sayang dah. Masya-Allah, tabarakallah. Punya baik Tuhan kita, dia cari orang-orang yang nak kembali, nak menyukainya. Ini mudah-mudahan saya doakan anda semua, Tuan Haji Sani yang berdoa itu, ya, yang call sebentar tadi, kita semua mendapat rahmat kasih sayang Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya rasa macam cukup tersentuhlah Ustaz ya. Untuk orang yang dengar Al-Quran sahaja, pay attention pun Allah Taala dah sayang kepada mereka. Apatah lagi orang yang ada usaha nak baca Al-Quran. Tengok, tanyalah Ustaz, kongsi live kami, kita sama-sama tadabbur ayat suci daripada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala sayang kita, insya-Allah. Amin. Allahumma ya amin. Baiklah Ustaz, mungkin kita boleh teruskan dengan sesi tadabbur yang seterusnya, bermula dengan ayat yang ke-26 insya-Allah. Boleh. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, saya akan teruskan. Tadi saya berhenti ayat 24. Sekarang ni saya jam masuk ayat 25. Ya. Cerita tentang ayat 24 tadi apa? Rasul dah sembang habis dah dalil. Dia orang still tak nak ikut. Ya. Dia orang still tak nak ikut. Sebab apa dia orang tak nak ikut? Dia orang degil. Kafirun. Ya. Itu ayat 24. Kemudian Allah SWT pun bagi tahu. Fantaqamna minhum. Fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Cuba tengok apa kesudahan orang-orang yang memilih untuk degil. Dia tak nak ikut, tapi dia pilih untuk ikut rasa hati dia. Dia nak ikut rasa hati dia, dia tolak agama. Kesudahan dia apa? Kata Allah SWT, kesudahan orang-orang macam ni semua sama tuan-tuan dan puan. Last mereka ni teruk kena balun dengan Allah SWT. Ya, itu maksudnya fantaqamna minhum. Lalu kami azab mereka dengan azab yang teruk. Fanzur, pi tengok kaifa kana akibatul mukazzibin. Tengok dulu orang-orang yang degil. Mukazzibin tu maksudnya dia dusta. Kazib tu tak nak ikut tuan-tuan dan puan. Degil lah tu bahasa kita ya. Cuba tengok, sama ya. Mana orang yang tak nak ikut Rasul, tak nak ikut tak nak agama, mereka ni nanti akan susah merana kat dunia, azab menanti dekat akhirat ya. Cuba tengok kata Allah Subhanahu Wa Taala ya. Orang-orang terdahulu bila mereka tolak Rasul, apa jadi pada mereka? Tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok. Rasulullah pun boleh tengok. Cuba tengok sebelum Rasulullah SAW ada banyak Nabi, betul tak? Ada Nabi Hud diutuskan kepada kaum Ad. Di mana tempat dia? Di Yaman. Kita kalau tengok peta tuan-tuan dan puan, Mekah dekat sini, ni Arab Saudi tu, Mekah dekat sini, Madinah atas sikit ya. Bawah tu Yaman tuan-tuan dan puan. Yaman ni dulu ada Nabi Allah SWT hantar. Siapa nama dia? Nabi Hud. Nabi Hud ya. Siapa kaum grup pada waktu tersebut? Namanya Ad. Wa ila adin akhahum huda. Depa ni terima tak agama? Ada yang terima tapi sikit. Yang menolak cukup ramai. Last siapa jadi pada orang yang tolak, yang degil-degil ni? Hancur mereka. Hancur mereka. Dan ayat ni turun kepada orang Arab Quraisy yang berada di Mekah. Depa tahu sangat kaum Ad ni siapa. Depa tahu sangat. Dia seolah macam kita, ayat tu turun untuk orang Selangor dan turun untuk orang Selangor. Saya kat Selangor orang Rompan, tapi cerita ni orang Kedah. Ini contohlah, orang Kedah dulu degil, dia dah tolak dah. Ni contoh. Orang Kedah jangan terasa dah. Ni contoh ya. Makna kita Selangor, Perak, Kedah ni kita tahulah kisah-kisah kita ni kan. So inilah maksudnya. Allah SWT begitu. Cuba tengok kaum Ad tu, Yaman tak jauh bawah kamu tu ya. Selalu kamu pergi jalan-jalan kat situ kan. Cuba tengok apa cerita. Mereka lupa perangai sama ni. Tak nak ikut Rasul. Habis Allah SWT balun. Cuba tengok satu lagi tuan-tuan dan puan, kaum Nabi Soleh pula. Kaum Nabi Soleh ni kaumnya namanya Samud. Dekat mana Nabi Soleh ni? Kalau anda semua pergi umrah tuan-tuan dan puan, kita mula-mula pergi Mekah, lepas tu pergi Madinah sebagai contoh. Madinah tu atas sikit tuan-tuan dan puan. Ada satu tempat namanya Madain Soleh. Depa ni pandai dalam engineering. Oi, canggih tuan-tuan dan puan. Depa ni canggih. Depa ni pandai dalam engineering, depa boleh ambil batu punya besar, dia tebuk, lama-lama jadi rumah cukup cantik. Engineering depa cukup bagus sampai sekarang rumah depa buat tu beribu tahun masih kekal.
Maknanya terror lah tu. Apa jadi pada orang yang cerdik pandai macam ni, yang cukup hebat engineering ni? Depa ni tolak juga ajaran Nabi Soleh. Apa jadi pada depa? Pandai tu tak bawa pergi mana? Kata Allah SWT, hancur semuanya. Tengok pula siapa? Madian, kaum Nabi Syuaib, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Wala Madiana akhahum Syuaiba. Nabi Syuaib datang dakwah kepada Madian. Orang Madian ni pula dia bukan pandai engineering, dia pandai dalam ekonomi, tuan-tuan dan puan-puan. Pandai bisnes. Kita panggil macam tu. Duit banyaklah kita panggil. So duit banyak tu boleh selamat ke bila tolak agama? Tak, hancur juga tuan-tuan dan puan-puan. Tengok pula siapa Musa, Nabi Musa. Siapa depa lawan? Siapa yang tolak Nabi Musa? Firaun. Firaun ni pula dia ada kuasa. Punya hebat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi leh macam mana? Hancur tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Allah SWT dah bagi contoh depan mata kita. Orang yang ada kuasa, orang yang cerdik pandai, orang yang pandai dalam teknologi, orang yang banyak duit. Semua ni dia tolak agama, siapa menang last-last? Last-last mereka takkan menang lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebabnya Allah SWT tu kuasanya, kita dah baca dah tiap-tiap hari. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah SWT tu tuan-tuan dan puan-puan, kuasanya tu kita tak boleh nak lawan. Siapa lawan memang merana. Fantaqamna minhum. Maknanya kita dalam agama ni dah tak ada peluang lain kecuali kita kena ikut baik-baik. InsyaAllah nanti senang hidup kita dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baiklah, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razali Jaman dari Bandar Baru Bangi. Masya-Allah. Silakan tuan soalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razali Jaman dari Bandar Baru Bangi. Ya tuan, masih ada di sana? Soalan saya adalah tadi ada ustaz menerangkan apabila kita mendengar apabila kita mendengar orang membaca Quran, kita haruslah berdiam dan mendengar dan menghayati apa yang dibaca. Ya, betul. Soalan saya, kenapa apabila kebanyakannya apabila kita mendengar masa kita sedang solat, habis saja imam membaca Fatihah, imam berdiam sebentar, tidak menunggu makmum lain menghabiskan Fatihahnya. Kenapa dia akan sambung terus? Apa di manakah keletaknya ayat tadi? Apa hukumnya Ustaz? Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Razali Jamal di atas soalan yang sangat baik, berkualiti. Mudah-mudahan memberi kefahaman lagi kepada masyarakat yang berada di luar sana. Imam Ustaz bila dah habis solat, maafkan saya, imam bila dah habis baca surah Al-Fatihah tidak menunggu makmum untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah yang seterusnya. Mohon pandangan daripada Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Tuan Haji Razali daripada Bandar Baru Bangi. Soalan bertanyakan tentang bila imam semayang. Mula-mula imam baca surah Fatihah. Baca dalam keadaan jahar. Maknanya jahar tu suara kuat. Makmum masa tu dongah. Lepas tu imam pun, kita pun baca amin. Lepas amin tu selalunya imam akan letak senggang waktu. Tapi tak lama. Lepas tu untuk bagi peluang makmum boleh baca surah Fatihah secara sir. Maknanya secara perlahan, ya. Kemudian imam meneruskan bacaan surah-surah lazim lah kita panggil, ya, surah-surah lazim, ya. Soalan yang Tuan Haji Razali tanyakan tadi, kenapa imam tak menunggu sampai makmum baca habis baca Fatihah, ya? Baik, jawapan dia macam ni. Kita ni bila kita semayang, dia dah jadi different rules. Dia ada undang-undang dia sendiri. Undang-undang itu macam mana? Makmum kono ikut imam, bukan imam kono ikut makmum. Waktu tu imam yang lead semayang, kita yang kono dengar imam baca. That's why bila kita baca Fatihah, kita tak baca kuat. Kita tak baca kuat, dalam erti kata lain sebenarnya imam tak dengar pembacaan surah Fatihah kita. Betul tak? Dan kita pada waktu tersebut yang kena follow apakah bacaan-bacaan imam dan sebagainya. Sebab pada waktu tersebut imam yang sedang mengetahui dan mengetuai. Dan begitulah peraturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan bila kita faham keadaan ini, maknanya
peraturan dalam solat itu berbeza daripada yang saya nyatakan tadi, baca Al-Quran kena dengar. Kita pun faham itu merupakan different rules dan itulah cara yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Bukan bermaksud Tok Imam tadi melanggar ayat fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini cerita tentang different rules. Semayang macam ni keadaan dia, baca Al-Quran begini keadaannya. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Terutamanya ketika mana kita melakukan solat secara berjemaah mengikut imam. Masya-Allah, satu pencerahan yang sangat detail, teliti daripada Al-Fadhil Ustaz. Sebenarnya banyak lagi soalan-soalan menarik yang kita ada, kita simpan untuk anda. Ala kulli hal, teruskan bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Hadirin, kita berzikir, kita hadamkan ilmu, tawakuf seketika, kembali selepas ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi dalam program rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan pagi ini kita masih lagi membicarakan tentang topik tafsir, iaitu surah Az-Zukhruf bermula ayat yang ke-22 sehingga 28. Dan sekarang ini kita memasuki fasa yang seterusnya, kita membincangkan tentang ayat yang ke-26. Sebelum itu kita nak recall terlebih dahulu. Kedegilan demi kedegilan, alasan demi alasan yang telah pun diberikan oleh golongan-golongan yang musyrik, golongan-golongan musyrikin, golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab satu persatu. Dan insya-Allah kita nak teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya yang berkaitan dengan ayat yang ke-26. Insya-Allah sama-sama kita raikan. Soalan seterusnya daripada Puan Masrifah Nur Jamain. Soalannya, pada ayat yang ke-26, Nabi Ibrahim AS menyatakan kepada bapanya bahawa beliau tidak akan ikut menyembah apa yang telah disembah oleh bapanya. Pertanyaan saya, Ustaz, adakah Nabi Ibrahim AS turut berdakwah kepada bapanya seperti mana ia berdakwah pada kaumnya yang kufur, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah itu merupakan kewajipan pertamanya sebelum ia mula berdakwah kepada orang lain? Pemahaman saya daripada soalan ini adalah turut mewakili masyarakat secara keseluruhannya. Adakah kita perlu berdakwah kepada ahli keluarga yang dekat terlebih dahulu sebelum menjurus kepada masyarakat? Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Puan Masrifah Nur Jamain. Saya sangat menghargai soalan yang Puan tanyakan. Bertanya tentang soalan Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapa baginda. Baik, jawapannya kalau kita nak tahu, tuan-tuan dan puan, kita sambung perbincangan kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz sekarang ini. Masih lagi membincangkan tentang ayat 22 sampai ayat 28, tapi kali ini kita nak bincang ayat 26. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada bapanya dan juga kaumnya juga, ya, dalam masa yang sama. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak bincang tentang kenapa Nabi Ibrahim dakwah kepada bapa, kita kena faham dahulu kesinambungan. Kenapa tadi ayat 22 kita bincang sampai ayat 25 kita bincang tentang orang musyrik Mekah, ya? Musyrik Mekah berhadapan dengan Rasulullah SAW. Kenapa ni tiba-tiba dia macam cerita dia tu melompat daripada cerita Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang musyrik Mekah, tiba-tiba masuk pula cerita Nabi Ibrahim.
Kan? Mana dia punya kesinambungan dia tu dekat mana? Kesinambungan dia begini tuan-tuan dan puan. Mengapa Allah SWT kali ini Allah SWT datangkan cerita Nabi Ibrahim kepada Rasulullah agar Rasulullah sampaikan kepada orang musyrik? Sebenarnya ada pertalian, ada kesinambungan. Kita kena faham orang musyrik Mekah ni tadi apa dia punya dalih dia bila Rasul ajak sembah Allah SWT, jangan sembah berhala dan sebagainya, dia bagi alasan kami ikut tok nenek moyang. Itu dia cakap. Kami ikut tok nenek moyang sembah berhala, kami sembah berhala. Tok nenek moyang yang cakap malaikat anak perempuan Allah, kami ikut. Baik, sekarang ni Allah SWT cakap, kamu kalau kaji tok nenek moyang kamu, tok nenek banyak atuk punya moyang, kalau kamu kaji betul-betul, last dia akan sampai kepada moyang yang paling besar. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Mekah tu tuan-tuan dan puan-puan, asal dia tu kisah Nabi Ibrahim lah, hantar anak, hantar isteri, betul tak? Keluar air Zam-Zam, ini semua kita tahu. Mekah dulu sebelum peristiwa Nabi Ibrahim hantar Hajar dan juga Nabi Ismail, Mekah ni tak ada orang duduk tuan-tuan dan puan-puan. Sebab air tak ada. Maknanya pengasas atuk punya moyang yang paling betul siapa? Nabi Ibrahim. Dan kali ni Allah SWT nak bagi tahu kalau hampa semua betul ikut tok nenek moyang, pergi tengok moyang nombor satu hampa semua. Nabi Ibrahim. Dia sembah berhala ke? Dia sembah Allah SWT. Dan Allah SWT bagi tahu balik apa kata-kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cakap apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Saya ni pun tak sembah berhala. Maknanya indirectly sekarang ni Allah SWT nak patahkan hujah orang musyrik tu tadi. Hampa kata ikut tok nenek moyang. Cuba tengok tok nenek moyang nombor satu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tak sembah berhala. Yang hampa sekarang ni sembah berhala ni tok nenek moyang mana ni? Macam itulah lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan ya. So Nabi Ibrahim dahulu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, kisah dia sangat interesting. Betul yang saya cakap. Sangat-sangat interesting ya. Kalau saya fikir setengah jam ni memang tak cukup lah, tapi saya buat yang sikit-sikit lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Nabi Ibrahim ini sebenarnya merupakan nabi yang sangat kuat berpegang kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita panggil agama Nabi Ibrahim ini millata Ibrahim Hanifa. Apa maksud agama Hanif? Agama Hanif ini adalah satu agama yang menolak semua kewujudan berhala-berhala selain daripada Allah SWT. Cuma Nabi Ibrahim waktu baginda diutuskan menjadi Rasul, baginda ada berhadapan dengan big problem tuan-tuan dan puan-puan. Apa big problem dia? Sebelum Nabi Ibrahim nak berdakwah kepada masyarakat luar, Nabi Ibrahim berhadapan dengan dilema paling besar. Bapa baginda sendiri bukan sekadar tak sembah Allah. Bapa dia kontraktor kelas A buat berhala. Ini menjadi masalah. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni hari ni cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, berdakwah lah ni. Nak cakap dengan orang ni senang ya. Tak ada masalah. Tak adalah senang sangat. Tapi kita boleh usahakan. Tapi kalau kita nak tegur kesilapan mak kita, abah kita kat rumah tu sendiri, depa ni daripada kecil, depa dah pasang pampers kita, bagi kita makan, minum, sekolahkan kita. Tiba-tiba kita ada besar, cakap, mak abah salah cuba baca Quran, ngaji ni apa? Tajwid 2 harakat. Salah ni, dia kena 6 harakat. Bukan senang nak tegur ya. Bukan senang nak tegur. Itulah dilema yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS. Bapa bukan setakat sembah berhala. Dia ni kontraktor kelas A, bekal berhala kepada orang lain. Ya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim nak kata, abah ni semua salah ni bah. Tapi Nabi Ibrahim cakap tak? Nabi Ibrahim cakap. Bapa terima tak? Bapa lah tak terima juga. Lama-lama Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Buat disclaimer tuan-tuan dan puan-puan. Innani bara'um mimma ta'budun. Apa pengajaran kepada kita? Pengajaran kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Perkara paling penting yang kita nampak dekat sini ialah perkara pertama, kita nak sampai agama ni, sebelum sampaikan kepada orang lain, pastikan keluarga kita dahulu kena faham agama. Ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Kamu tugas utama kamu ialah protect yourself, ku anfusakum. Dan kemudian protect your family wa ahlikum daripada
daripada api neraka. Cara nak protect macam mana? Bekalkan mereka dengan amalan-amalan agama. Sebab tu selalu saya cakap, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton rancangan Tanyalah Ustaz ni banyak buat catatan kan? Catatan ni kan bila dah habis pukul 9 ni jangan tutup buku, jangan tutup buku. Dah habis ni tuan-tuan dan puan-puan, panggil anak-anak. Duduk kat meja makan ke mana-mana ke, cakap ni abah nak sembang. Tadi abah dah belajar agama ni ustaz cakap, hampa semua pun kena belajar. Kita kena sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab inilah kat rumah tu orang-orang, anak kita, cucu kita, family kita tu, mereka inilah yang kita nak sama-sama nanti masuk syurga, dan mereka perlu memiliki ilmu agama yang cukup. Siapa yang bekal, kita sama-sama usahakan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan perkongsian pencerahan yang telah pun Al-Fadhil Ustaz berikan kepada kita menambahkan lagi kefahaman kita dalam agama, insya-Allah. Amin, Allahumma ya amin. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan puan soalannya. Saya Siti Rohani Mustik Insan Banting. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Selamat Hari Raya, minta maaf lahir batin. Selalu bertanya nak belajar agama ni, nak belajar ilmu. InsyaAllah. Ini mewakili kaum wanita lah Ustaz. Boleh. Ni saya ingin bertanya sebab ramai kaum wanita yang masih tak faham lah, yang masih tak jelas lagi. Ada mengatakan kaum wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Fatihah. Ada mengatakan boleh. Sebab kadang buaya anak tu membuai anak dalam buayan tu dengan baca Fatihah. Padahal dia sedang haid. Tapi sedangkan Al-Fatihah ni rukun dalam solat, umul kitab. Tak boleh baca orang-orang yang sedang hadas besar. Tapi orang yang sedang haid ni boleh wirid. Mesti takbir. Baca bismillah, baca selawat. Wirid yang pendek-pendek. Jadi saya minta penjelasan supaya yang tak tahu ni jangan keliru. Apakah benar Fatihah tak boleh dibaca kepada orang-orang yang perempuan kita yang sedang haid? Ini masih banyak yang tak faham. Saya takut mendugur dia orang lah. Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat baik mewakili masyarakat kita yang berada di luar sana. Tahniah saya ucapkan kepada Puan Siti Rohani. Nak tahu apakah jawapannya? Tunggu, jangan ke mana-mana. Berzikir seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena syukur? Tahniah kerana anda berjaya bersama-sama dalam majlis ilmu. Anda didoakan oleh para malaikat, anda mendapat keampunan Allah Taala. Ini menunjukkan bahawa kecintaan anda, amalan kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, mudah-mudahan Allah Taala terima. Ini tanda kita sayang majlis ilmu, tanda kita masih lagi nak cari pahala, tanda kita masih lagi nak kejar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak recall semula, kita nak ingatkan semula berkaitan dengan soalan Puan Siti Rohani kepada ibu-ibu yang berada di luar sana, takkan ayah pula kan, kepada ibu yang berada di luar sana dalam keadaan mereka datang bulan ataupun uzur haid. Bolehkah mereka mendodoikan anak dalam buaian tetapi nak baca surah Al-Fatihah? Bolehkah Ustaz untuk situasi ini? Baik, pertamanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Puan Rohani, Puan Siti Rohani. Puan Siti Rohani yang bertanyakan soalan tentang apabila wanita sedang datang bulan lah kita panggil sedang uzur, dalam masa yang sama bolehkah dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang selalu ia jadikan sebagai zikir ataupun wirid harian? Contoh yang diberikan tadi, dia tengah duduk anak baca surah Fatihah, contoh kan? Boleh ke tidak baca benda macam tu ya? Jawapannya begini ya, perkara ini first saya nak bagi tahu perkara khilaf. Bila kita sebut sebagai perkara khilaf, maknanya ada ulama yang bagi pandangan tak boleh.
ada ulama bagi pandangan boleh. Sebab tu tadi Puan Siti Rohani kata ada ustaz kata boleh, ada ustaz kata tak boleh. Benda ni khilaf. Maknanya dia tak ada jawapan yang tepat. Cuma kalau kita lihat pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama muktabar tentang permasalahan ini, mereka mengatakan, ramai ulama yang berpandangan bahawa apabila datang uzur, ya, mereka memang tak boleh nak baca Al-Quran kecuali jika mereka ada mengamalkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang selalu dijadikan sebagai zikir. Zikir-zikir harian. Benda ni dah tiap-tiap hari buat. Sebagai contoh, masuk kita pun baca doa. Doa apa tuan-tuan dan puan-puan? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita baca doa masuk kereta, bawa kereta tu. Tapi perasan ke tidak, itu doa tu sebenarnya ayat Quran. Ayat Quran kat mana Ustaz? Ni dah surah Zuhruf yang kita baca ni tuan-tuan dan puan, ayat 13. Ayat 13 tu, ya. So nanti kalau kita dalam keadaan uzur tak boleh ke baca ayat tu. Di kesini ulama bagi pandangan, bagi ayat-ayat Quran yang mereka memang selalu jadikan sebagai zikir dibenarkan. Dibenarkan. Tapi dengan syarat kita niatkan sebagai zikir harian. Niatkan sebagai wirid harian, ya. Maka perkara itu dibolehkan, diteruskan, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan berkenaan dengan sesi soal jawab agama untuk pagi ini. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan ayat sesi tadabbur ayat yang ke-27. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, saya ingin menyambung lagi perbincangan kita ayat 27. Illa allazi fatarani fa innahu sayahdin, ya. Ini merupakan sambungan kepada kata-kata Nabi Ibrahim. Mula-mula tadi Nabi Ibrahim cakap apa? Ya, Nabi Ibrahim kata innani bara'um mimma ta'budun. Nabi Ibrahim waktu tu dah try dah yang terbaik. Nak yakinkan abah baginda, nak yakinkan kaum baginda, nak yakinkan raja, pemimpin pada waktu tersebut, Raja Namrud, supaya ikut agama Islam ni, ikut agama Hanif, ikut agama yang menyatakan Tuhan tu satu, iaitu Tuhan tu tunggal, satu, esa, iaitu Allah SWT. Tapi mereka ni semua tak nak ikut. Tak nak ikut sebab apa? Sebab degil, sebab ada kepentingan. Macam bapa dia tak nak ikut, takut hilang bisnes lah tuan-tuan dan puan-puan. Provide berhala tiba-tiba tadi kata masuk Islam, memang habis ya bisnes kan. So adalah sebab-sebab tak nak ikut ni, ya. Adalah sebab-sebab tak nak ikut. Lama-lama mana yang degil sangat tu, Nabi Ibrahim pun cakap macam ni lah. Saya disclaimer lah. Innani bara'um mimma ta'budun. Saya tak nak ikut apa yang kamu percaya. Saya tetap percaya Allah SWT. Hampa nak percaya lakum dinukum waliyadin. Ya, saya tetap percaya Allah SWT. Illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, dialah yang mencipta saya, dialah yang bagi banyak peluang saya hidup dan sebagainya. Dia bagi nikmat cukup banyak kepada saya, ya, dan saya tetap atas jalan hidayah. Fa innahu sayahdin. Sesungguhnya dia yang confirm akan bagi hidayah kepada saya. Ini merupakan penegasan tuan-tuan dan puan-puan yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim. Penegasan ini kata ulama serupa dengan penegasan yang kita baca tiap-tiap hari, ya, iaitu penegasan kalau belajar agama lah, nafi dan juga isbat. Mula-mula kita nafikan. Nabi Ibrahim tadi kan menafikan, ya. Innani bara'um mimma ta'budun. Saya menafikan, saya ikut sembah berhala. Itu nafi tuan-tuan dan puan. Lepas tu Nabi Ibrahim isbat. Illallazi fatarani. Kecuali Allah saja saya sembah. Sama dengan yang kita buat tiap-tiap hari. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha tu maksudnya kita nafi. Tidak ada Tuhan yang saya ikut kecuali kita isbat. Makna isbat tu kita, isbat ni maksud dia apa? Kita isbat lah. Apa maksud isbat? Menguatkan. Apa? Menguatkan. Ya, menguatkan. Dah lupa pula kataan. Ya. Kita kuatkan keyakinan Allah SWT saja yang menjadi Tuhan yang berhak disembah. Wallahu a'lam. Itu maksudnya ayat ini. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan sesi tadabbur Al-Quran ini sedikit sebanyak menambahkan lagi kecintaan kita kepada Al-Quran, insya-Allah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya, soalan daripada Pak Suli Ramli. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat ke-27, Nabi Ibrahim alaihi salam bersumpah Tuhan yang menjadikannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah pemberi hidayah. Adakah pengikut-pengikut bapanya juga
ada yang mendapat hidayah dan berpaling mengikut apa yang ditauhidkannya. Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Pak Suli Ramli bertanya tentang bila Nabi Ibrahim sampaikan dakwah kepada kaum baginda, kepada bapa kaum pengikut ni semua orang-orang itulah yang hidup pada waktu tersebut. Raja Namrud and the gang kan. Ada tak ikut? Ada tak yang masuk Islam? Tu soalan dia ya. Jawapannya kata setengah ulama ada tapi jumlah dia tu tak ramai. Ada setengah ulama kata langsung tak ada. Ya, sebab benda ni berlaku ribuan tahun, mana kita tahu tuan-tuan dan puan secara precise ya. Tapi ada setengah ulama kata kalau kita buka tafsir dia kata ada ya, tapi tak begitu ramai. Bahkan ramai yang tak ikut agama Nabi Ibrahim sehingga kan pada waktu tersebut Nabi Ibrahim kita semua tahu Raja Namrud punya geram dibakar Nabi Ibrahim tu. Dia bakar tuan-tuan dan puan Nabi Ibrahim tu. Ingat kan terbakar, rupa-rupa tak terbakar tuan-tuan dan puan ya. Sebab Nabi Ibrahim sedang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini best tuan-tuan dan puan kalau kita ni sekarang ni memilih nak jadi kroni Allah Subhanahu Wa Taala selamat dunia akhirat. Orang cakap terbakar pun tak terbakar sebab Allah SWT yang cipta api. Allah SWT bagi arahan dekat api yang nak bakar Nabi Ibrahim tu. Dia kata macam ni, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ni ayat Quran tuan-tuan dan puan ya. Apa kata firman Allah SWT kepada api? Kuni bardan, ya naru kuni bardan. Wahai api, saya cipta kamu dengan sifat kamu ni panas, kamu ni membakar. Tapi hari ini saya nak bagi arahan, kamu kena tukar sifat kamu daripada panas tukar kepada sejuk. Benda ni tak pernah berlaku tuan-tuan dan puan. Api sejuk kan. Tak percaya kita api ambil lighter cuba bakar tangan kita. Tak jadi sejuk dah tuan-tuan dan puan kan. Tapi pernah Allah SWT bagi arahan kepada api dan api ikut. Baik, saya waktu ni saya bakar juga Nabi Ibrahim. Tapi saya guna sifat sejuk. Sebab tu Nabi Ibrahim langsung tak terbakar tuan-tuan dan puan. Orang fikir habis gontung dekat dalam tu, tengok Nabi Ibrahim keluar menggigil. Menggigil sejuk. Dah terbalik tuan-tuan dan puan. Benda ni boleh berlaku ke Ustaz? Boleh tuan-tuan dan puan. Ini yang kita panggil sebagai Qudratullah. Kuasa Allah SWT kalau dia ingin mengubah apa yang kita fikirkan impossible, bagi Tuhan everything bukan setakat possible. Everything is easy. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun sahaja. Bila kami nakkan sesuatu, cukup dengan perintah kun, maka semuanya akan terjadi. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bertambah lagi keyakinan kita terhadap Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak raikan pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Nuhyati Ismail dari Rawang. Masya-Allah. Silakan puan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Iyat nak tanya, biasanya dalam beramal ni kita untuk menyampaikan dakwah lebih kepada keluarga kita sendiri. Benar. Tapi kita orang awam pun susah Ustaz. Dan lagi satu Kak Iyat dengar biasanya ustaz-ustaz dan para asatizah lebih diuji untuk menyampaikan dakwah kepada keluarga mereka sendiri. Dan lagi satu soalan, boleh tak Ustaz ulaskan apa yang dimaksudkan dengan kita jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi kita lebih lihat kepada apa yang disampaikan. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Kak Iyat lupa nak ucap. Baik Ustaz, kita ada dua soalan di sini. Pertama sekali, kebiasaannya golongan agamawan yang kita katakan menyampaikan syarahan lebih lagi diuji sebenarnya. Itu yang pertama. Agak sedikit terbakar di situ. Dan yang kedua adalah merujuk kepada pernyataan jangan lihat siapa yang menyampaikan tetapi kita lihat apakah yang ia sampaikan. Mohon pandangan Ustaz insya-Allah. Baik, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Iyat bertanya dua soalan. Soalan pertama, nak menyampaikan dakwah kepada keluarga, benda ni bukan senang. Ya, itu saya tak nafikan ya. Yang keduanya tadi tentang betul ke golongan agamawan lebih banyak diuji kepada keluarga. Itu pun saya tak nafikan. Saya ni tuan-tuan dan puan nak menyampaikan, contohlah macam sekarang ni nak sampaikan ceramah dalam Tanyalah Ustaz. Bagi saya benda ni boleh buat lah tuan-tuan dan puan. Senanglah sikit nak buat kan. Tapi ni nak bagi tahu, nak ajar anak sendiri ke rumah mengaji. Oi payah tuan-tuan dan puan. Saya kalau ngajar 1,000 orang nak ngajar ngaji tu, nak nogo ni efak ni idgham nak botol baca tu, itu bagi saya jauh lebih mudah daripada saya nak panggil anak saya umur 7-8 tahun, mai sini ngaji dengan babah.
Ui, dia punya darah itu copek naik, tuan-tuan dan puan-puan. Dengan anda semua ni, elok dia senyum. Sabar itu senang. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Relax. Tapi dengan anak saya baru ngajar seminit dah lentok kepala dah. Dah tiba-tiba demam dah, tuan-tuan dan puan. Kita ni pula angin copek naik. Bukan senang, tuan-tuan dan puan. Saya tak nafikan itu merupakan cabaran. Tapi bila kita tahu ini merupakan tanggungjawab, kita kena tanggung. Sebab nanti kita akan kena jawab. Baik kita tanggung betul-betul. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan tentang apa tadi? Merujuk kepada pernyataan, jangan lihat siapa yang menyampaikan tetapi kita lihat apa yang ia sampaikan. Baik. Ini sebenarnya kata-kata pepatah kalau tak salah saya. Saya tak apa ingat siapa yang mengatakannya itu ya. Tapi bunyinya unzur ma qala wala tanzur man qala ya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan tengok siapa yang menyampaikan. Perkara ini benar juga tuan-tuan dan puan-puan ya. Supaya kata-kata ini nak mengajar kita supaya mengikuti kebenaran, bukan favor tengok siapa yang menyampaikan. Kan? Kalau tidak nanti susah kita tuan-tuan dan puan, susah kita nanti ya. Tengok pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kebenaran ini disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mewakili kaum-kaum yang lemah, yang orang cakap duit tak ada, pengaruh itu kurang, tak ada pangkat pada waktu tersebut. Tengok orang semua tak nak ikut. Padahal apa yang Rasul sampaikan tu betul. Ya, kita tak nak jadi macam tu. Maknanya kita favor tengok orang. Kalau orang tu ada pangkat, ada duit, kita copek, ialah ikut tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan kalau orang yang jenis biasa-biasa, tapi apa yang disampaikannya tu betul, dia tak nak ikut. Ini sebenarnya menyalahi sebab kita sekarang ni nak ikut kebenaran ya. Nak ikut kebenaran. Walaupun ia disampaikan sebagai contohlah oleh tukang masak, dia tegur benda yang betul. Oleh contoh orang gaji, dia tegur benda yang betul. Kita kena ikut tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah yang diajarkan oleh agama agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali kita lihat apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan teguran itu membina keyakinan keimanan kita kepada Allah Ta'ala insya-Allah. Jadi kita telah pun nak melabuhkan tirai, kita semakin berada di penghujung rancangan. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan doa yang sangat ringkas insya-Allah. Mudah-mudahan. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, saya ingin menutup doa majlis kita pada pagi ini dengan membaca doa Nabi Ibrahim. Di mana ia ada kesinambungan dengan ayat 28. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Di mana Nabi Ibrahim dalam hidup baginda tetap mengutamakan agama di dalam kehidupan ya. Allah SWT memberkati kehidupan Nabi Ibrahim sehingga kan Allah SWT pastikan ya zuriat-zuriat Nabi Ibrahim semuanya taat dalam agama. Nabi Ibrahim dapat anak Ismail dan Ishak, dua-dua dilantik jadi nabi. Ya, kemudiannya cucu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub tuan-tuan dan puan-puan pun jadi nabi. Cicit Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf pun jadi nabi. Semua baik tuan-tuan dan puan-puan, berakal umbi di atas kesedaran agama yang betul daripada Nabi Ibrahim, berakal umbi daripada salah satu doa baginda yang saya nak baca sekarang ini, sama-sama kita aminkan. Doa ini ada dalam surah Ibrahim ayat 40. Elok anda baca, niatkan kepada anak-anak ya. Bunyinya begini, mari kita sama-sama tadah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan kami orang yang suka melaksanakan ibadah solat. Dan ya Allah, kami mohon supaya Engkau sentiasa bantu zuriat kami, anak kami, cucu kami. Semuanya ini suka melakukan ketaatan, suka melakukan solat, puasa, zakat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tolong ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha memakbulkan segala doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin Allahumma ya amin. Sekian sahaja daripada saya Da'i Niza dan juga panel undangan kita Al-Fadhil Ustaz Ashraf. Mudah-mudahan ada nilai manfaat kebaikan. Jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.